Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kuliah kita, iaitu kuliah maghrib yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Kuliah kita yang terakhir pada 16 bulan 7 2020, muka surat 145, ya. Dan kita sambung semula, iaitu berkaitan basmalah pada awal surah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, dan jarangnya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, dan kepada sahabat-sahabat kita. Sya'ulillahil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang bertajuk basmalah pada awal surah. Adakah basmalah dibaca ketika memulakan bacaan selain pada awal surah Al-Fatihah? Dan bagi menjawab permasalahan ini, kita katakan bahawa basmalah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama, basmalah dalam solat. Basmalah dalam solat terbahagi kepada dua bahagian pula, iaitu di bawah surah, di awal surah, ya, sebelum membaca surah. Mengenai huraian perkara ini, saya merujuk kepada kata-kata pengarang kitab Al-Majmu', juzuk ketiga, halaman 289. Beliau mengatakan, adapun surah-surah lain selain Al-Fatihah dan Bara'ah, maka terdapat 3 pendapat para ulama mengenai basmalah di awal setiap surah ini. Dan ini disebutkan oleh para ulama Khurasan, ya, ulama Khurasan. Pendapat yang paling sahih, paling masyhur, dan pendapat yang benar atau paling benar ialah basmalah merupakan ayat yang sempurna. Merupakan ayat yang sempurna, diriwayatkan oleh Muslim dan kitab salat, ya. Okey. Dalil mengenainya ialah an Anas radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yauma baina adhurina idh aghfa irfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan surah faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar
Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan kami, tiba-tiba baginda tertidur seketika. Kemudian baginda mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami berkata, apakah yang membuatkan Tuan tersenyum, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, telah turun sebentar tadi kepadaku sebuah surah. Lantas baginda membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha ngasihani lagi maha merahmati, sungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu suatu kebaikan yang banyak, maka tunaikanlah salat kepada Tuhanmu dan sembelihlah binatang kurban. Sesungguhnya orang yang membenci dan memarahimu, dialah orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi tersebut tentang kurban, mereka berkaitan dengan kurban. Okey. Apa pula yang dikatakan basmalah yang tadi? Ya. Basmalah ya disebut setiap awal sebelum baca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah juga dulu telah dibincangkan, dibicarakan, adalah dalam Al-Fatihah basmalah adalah diistilahkan ayat yang pertama, kan? Ayat yang pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim, diawali. Semua ayat surah-surah dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surah apa? At-Taubah. Solat dalam surah At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lepas dah selesai dah tu. Ya. Dan begitu juga baginda Rasulullah SAW selalu membacanya basmalah. Okay. Selain itu, Imam Al-Hakim meriwayatkan 3 buah hadis dalam kitabnya Al-Mustadrak yang kesemuanya diriwayatkan daripada Amr bin Dinar, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, iaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu Jibril fa qara'a Bismillahirrahmanirrahim alima annaha suratun. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh Jibril, lantas Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maka baginda mengetahui bahawa itu ia sebuah surah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi la ya'lamu khatman surati hatta tanzila Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui penghujung suatu surah melainkan setelah turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
kana al-muslimuna la ya'lamuna qida' as-surati hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya orang-orang Islam tidak mengetahui pengakhiran sesebuah surah sehingga turunnya bismillahirrahmanirrahim. Bermakna Rasulullah umat Islam dan begitu juga Rasulullah juga tidak mengetahui apa tu akhirnya dalam surah-surah selain hanya mengetahui bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu bukan bererti bismillah adalah akhir surah, tapi bismillah ada di awal surah. Dalil lain yang menjadi hujah mengenai dakwaan ini ialah persepakatan para sahabat radhiyallahu anhu pada ketepatan dalam mushaf bahawa masalah ditulis di awal setiap surah selain surah At-Taubah, sebagaimana yang saya telah bawakan dalam perbahasan di atas. Maka semua surah ada ditulis awalannya adalah bismillahirrahmanirrahim dan kecuali dalam surah At-Taubah sahaja kan. Begitu juga jika kita perhatikan daripada para ulama dalam bidang ilmu Dabtu Al-Quran, mereka telah menetapkan bahawa jika huruf terakhir daripada kalimah terakhir suatu surah dibariskan dengan tanwin, maka baris yang diguna pakai ialah tanwin yang menunjukkan kepada hukum iqlab, seperti ayat yang terdapat di hujung surah Al-Ma'idah berikut. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu iqlab. Itu baris dua kan. Ala kulli syai'in ada tanwin, ya, baris dua syai'in, bermakna dia tak boleh baca syai'in qadir, tak boleh. Dia mesti ada iqlab ni, belum dengar kat situ. Okey, ala kulli syai'in qadir. Kalau itu ada sambungan ayat tu, kalau sekiranya ayat tu dia ada mesti ada sama ada bertemu dengan ba ataupun apa ni, qadirun ni sebenarnya kalau begini qadirun ada tanwin tu. Oleh kerana kalau sekiranya kita berhenti sebut qadir, tapi kalau diteruskan disambung dengan ayat seterusnya di qadirun, ya, qadirun gitu. Maksudnya bagi Allah kerajaan langit, bumi dan segala yang berada di dalam keduanya, dialah maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Ilmu yang membahaskan baris-baris huruf dalam Al-Quran iaitu fathah, kasrah, sukun, dhammah, mad, syaddah dan sebagainya. Ya, ini ada kelas tajwid kan. Kelas tajwid semua ini boleh rujuk balik kepada apa ni, ustaz-ustaz yang mengajar pada tajwid tu, ada hukum-hukum yang tertentunya pada apa yang baris-baris yang tersebut tadi. Ya, semacam huruf dalam Al-Quran iaitu fathah, macam baris di atas itu di fathah, kasrah baris di bawah, sukun itu baris
depan tu sukun kan. Mat itu panjang, ya. Mat ada yang mat lazim, mat wajib mutasil dan sebagainya, ya. Syaddah, sabdu dan sebagainya. Maksudnya dalam syaddah, contoh kita baca, kalau sekiranya mana yang ada sabdu tu, kebanyakan adalah yang ada sabdu ibaratkan itu ada 2 huruf, ya, ada 2 huruf. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam surah iyyaka na'budu, iyyaka ada sabdu tu. Kalau kita baca iyyaka na'budu, maka tidak sah, seolah-olah kita membuang satu huruf. Mesti kita baca zahirkan sabdu ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dalam bacaan Fatihah kena tentukan bahawa sabdu itu kena jelaskan, sebab itu menandakan ada 2 huruf. Kalau sekiranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bermakna tak hilang sabdunya, bermakna seolah-olah satu huruf. Apa satu huruf? Maka maksudnya maknanya sudah lain, ya. Pasal itu dalam Fatihah tu, ketika solat, maka kita kena jaga betul-betul Fatihah, ya. Macam sabdu dan sebagainya. Oleh kerana Fatihah itu rukun dalam solat. Jadi apabila rukun, kena jaga betul-betul. Satu lagi, satu tahiyat. Tahiyat akhir tu pun rukun dalam solat, kan. Kalau rukun dalam solat, maka kena baca juga. Contohnya at-tahiyatul, ada sabdu kan, at-tahiyatul, kena. Kalau at-tahiyatul hilang sabdunya, maka tidak sempurna, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya. Jadi sabdu tu kena jaga. Sebab apa? Yang ada sabdu, setiap sabdu menunjukkan seolah-olah dia ada 2 huruf kat situ tu. Kalau kita buang sabdunya, seolah kita membuang satu huruf, maka tidak sempurnalah solat kita. Okey. Sebagaimana yang kita tak ketahui bahawa ayat pertama bagi surah Al-An'am yang menyusuli surah Al-Ma'idah ialah, ya, surah Al-Ma'idah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Kalau wan nur, maka tidak sempurna. Jadi wan nur, jadi seolah itu ada 2 nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, serta menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah Al-An'am, disebut dalam surah Al-An'am. Okay. Maka sekiranya basmalah tidak termasuk daripada ayat Al-Quran di awal surah Al-An'am, maka sudah tentu tidak mempengaruhi hukum tajwid di akhir surah Al-Ma'idah yang dibaca secara iqlab, ya, yang dibaca secara iqlab. Okay. Ini menunjukkan bahawa kewujudan basmalah di situ bukan sekadar pemisah di antara surah semata-mata. Bahkan basmalah ialah satu ayat Al-Quran, ya.
adalah satu ayat Al-Quran, bukan hanya sebagai pemisah semata-mata. Jadi yang lepas ada diceritakan pada bacaan bismillah ketika dalam solat, ya, ada setengah mazhab mengatakan baca dengan jahar, ya, itu bagi Imam Syafi'i. Tapi bagi Imam Maliki, Hanafi, dia adalah bacaan sir, ya, dan bacaan sir ni tak kuat tapi perlu dibaca. Pasal itu adalah salah satu daripada ayat Fatihah, surah Al-Fatihah, salah satu daripada surah Al-Fatihah, ya, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pasal itu Rahman Sudais, kalau dia di sana di Mekah, dia tak baca kuat. Dia sendiri kata, saya pernah bawa dia ketika tahun tak ingat 2000 berapa masa itu, dia melawat ke Malaysia, dia melalui lintas travel. Kemudian tu saya sebagai pemandu nak bawa dia jalan, ya. Ketika itu dia kata dia baca bismillah. Pasal itu dia kalau macam dia pernah jadi imam di masjid wilayah kan, ketika itu maka dia baca bismillah secara kuat. Dia pergi Malaysia, pergi Indonesia, dia tahu kita mazhab Syafi'i bacaan kuat, maka kalau dia jadi imam dia akan baca kuat. Tapi apabila di sana di Mekah misalnya, dia oleh kerana dia kata tak kuat baca sir dia, Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirabbil alamin, ya tak? Itu dia okay. Bukan tak baca bismillah, dia baca. Maksudnya dia tak selesa dibahaskan yang lepas ke belum, ataupun sebelum ni, okay. InsyaAllah, okay. Di pertengahan surah, okay. Mana sampaikan? Begitu juga halnya mana? Okey. Maka sekiranya basmalah tidak termasuk daripada ayat Al-Quran di awal surah Al-An'am, maka sudah tentu tidak mempengaruhi hukum tajwid di akhir surah Al-Ma'idah yang dibaca secara iqlab. Okay. Ini menunjukkan bahawa kewujudan basmalah di situ bukan sekadar pemisah antara surah semata-mata, bahkan basmalah ialah satu ayat Al-Quran. Okay. Begitulah halnya dengan basmalah di awal surah-surah yang lain. Hal ini kerana hanya ayat Al-Quran sahaja yang boleh mempengaruhi ayat Al-Quran lain dari sudut hukum tajwid dan sebagainya, bukan ayat selain daripada Al-Quran. Okay. Jadi itu basmalah walaupun ada setengah kemudian tu ada satu ayat mengatakan maka setiap perbuatan itu awali dengan baca bismillah. Kalau kita nak apa buat apa sekalipun, bacalah bismillah. Katakan sebenarnya ada tuan guru saya dulu katakan kita nak masuk rumah bagi salam kan, maka baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, ya. Nak masuk bilik katakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, ya. Itu dia punya apa, diawali dia membuat sesuatu pekerjaan. Kita nak berjalan, nak apa sekalipun, kena awali dengan bismillah, bukan semata-mata untuk baca Al-Quran sahaja. Okay. Ketika membincangkan tentang syarat-syarat mengerjakan solat, pengarang kitab Fathul Mu'in mengatakan cabang permasalahan disunatkan menyebut nama Allah untuk membaca Al-Quran sekalipun di pertengahan surah, sama ada dalam solat maupun di luarnya. Dalam solat maupun di luar. Ketika
mengulas kata-kata ini, pengarang Al-I'anatul Talibin juzuk pertama halaman 44 berkata, kata-kata beliau disunatkan menyebut nama Allah untuk membaca, iaitu ia disunatkan pada setiap perkara yang penting. Disunatkan pada setiap perkara yang penting kita. Perkara ini berdasarkan daripada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang penting dan tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus, kurang keberkatannya. Itu dia. Ya, pasal itu kita nak membuat kerja sesuatu pun kita awali dengan bismillah supaya mendapat keberkatan. Kalau kita tidak memulai dengan bismillah, awali dengan bismillah, maka kurang keberkatan kita, perbuatan kita kerja tadi. Okay. Al-Azhar oleh Imam An-Nawawi, kitab pujian ke atas Allah Ta'ala. Ini di apa? Contoh di punya rujukan tu tadi. Bahagian kedua pula, basmalah di luar solat. Basmalah di luar solat ia juga terbahagi kepada dua, iaitu di awal surah. Pengarang kitab Al-Itqan fi ulum Al-Quran juzuk pertama halaman 331 berkata, masalah hendaklah seseorang itu sentiasa melazimi bacaan basmalah di awal setiap surah selain surah Barah, kerana kebanyakan ulama mengatakan bahawa ia merupakan satu ayat Al-Quran, bukan sekadar sebagai pemisah di antara surah-surah Al-Quran atau sebagainya. Jika dia tidak membacanya, maka dia telah meninggalkan sebahagian daripada satu kali bacaan Al-Quran yang sempurna di sisi kebanyakan ulama. Jadi kalau siapa yang meninggalkannya, maka seolah-olah dia kurang kesempurnaannya bacaan Al-Quran tadi, seolah tertinggal, ya. Kecuali dalam surah apa? Surah At-Taubah tadi. Memang itu dah dia apa? Okay. Dah ditentukan. Dalil mengenai perkara ini adalah sama dengan dalil yang dikemukakan di bawah perbahasan basmalah pada awal surah dalam solat. Begitu juga hadis-hadis, begitu juga hadis berikut. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah di antara surah-surah melainkan setelah turunnya bismillah, ya. Dia tidak tahu apa
mengetahui tentang pemisahan antara surah-surah melainkan setelah turunnya bismillah. Okey. Ini yang bahagian pertama. Yang kedua pula yang menyebabkan ini dalil apa? Bismillah di luar solat tadi. Ada dua bahagian. Ada dua bahagian juga. Ya. Di pertengahan surah menyambung semula kata-kata Imam Al-Suyuti dalam kitabnya tadi. Beliau berkata, jika seseorang memulakan bacaan dari pertengahan surah, maka dia juga tetap disunatkan untuk membaca basmalah. Okay. Perkara ini telah disebutkan oleh Imam Al-Suyuti yang dinukilkan oleh Al-Abadi. Ya, para ulama qiraat berkata, tuntutan bacaan basmalah sangat digalakkan ketika membaca ayat-ayat seperti berikut. Okey, ilaihi yuraddu ilmu sa'ati. Okay. Maksudnya kepada apa? Kepadanya jualah ilmu tentang bilakah hari kiamat itu berlaku. Ya, bilakah hari kiamat itu berlaku? Dalam surat Fusilat. Ya, dalam surat Fusilat. Wa huwa alladhi ansha'a jannati, maksudnya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun. Menjadikan kebun-kebun yang surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am. Okey. Jadi kita bincangkan. Ada apa pertanyaan? Kat sini ada beberapa pertanyaan. Apa maksud kat sini? Kalau katakan saya memulakan contoh, ya, saya baca apa ya? Okey. Selalu Ar-Rahman, saya baca Ar-Rahman kan? Ar-Rahman, kemudian saya berhenti tangan apa tu? Khalaqal insana min salsalin kafakhar. Khalaqal insana min lupa saya kalau benar dia. Kemudian tu kalau saya nak sambung ke dia, lupa. Maka kita disunatkan baca basmalah. Ada setengah ulama mengatakan hanya baca tahu auzubillahi minasyaitanirrajim. Itu pun ada, ya. Tapi kat sini membahaskan ini lebih afdal kita baca basmalah. Okey? Okey. Jadi waktu isyak sudah masuk, kita boleh sambung. Ingat minggu harian cuti tak? Minggu depan malam raya tu, Khamis malam, ya, nanti nak masak-masak kan. Ya, tidur. Minggu depan kan, Khamis malam Jumaat, hari Jumaat hari raya kan. Jadi hari ini berapa? Hari ini 23 bulan 7 saudara. Okey, ada apa pertanyaan? Sini ada apa pertanyaan? Muslimah ada bertanya? Tak ada? Kita yang muslimah rajin tanya tak ada datang. Lama tak? Oh, cuma ni tak bagi turun. Oh, jaga cucu ya? Tak tahu lah. Dia kata suaminya, tanya je pada suami boleh jawab. Okey. Saya suka gurau. Tak apa, insyaAllah. Mudah-mudahan. Ada apa pertanyaan?
Basmalah. Yang lepas telah dibincangkan masalah basmalah ketika dalam solat kan. Ketika dalam solat kita mazhab Syafi'i kena baca. Kalau tak baca bismillah, seolah-olah kita tak cukup, tak sempurna surah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu adalah rukun dalam solat, mesti kita baca. Jadi marilah kita dalam peringkat berumur-umur ni, kita perbaikilah bacaan-bacaan kita dalam solat untuk memperbaiki solat kita. Jadi jangan kita saja baca saja tapi tak baca. Contoh macam kita kadang-kadang kita ketika solat bagi salam. Bagi salam itu adalah rukun kan? Yang pertama rukun apa? Salam pertama adalah rukun kan? Salam kedua adalah sunat. Pasal itu dalam salam itu ada setengah baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan kat situ alif lam sin lam alif, Assalamualaikum. Ni kena baca Assalamualaikum, ada dua sin kat situ tu. Apabila ada sabdu, mungkin dia baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kebanyakan saya tengok, minta maaf lah, bukan saya nak mandu jadi pasal saya dulu kan dalam kumpulan tabligh juga. Kebanyakan tabligh yang ikut orang ni Pakistan punya salam salah. Jadi kita janganlah kita, bukan kita sebagai pengikut kita boleh ikut, tapi kita perbaiki yang kita punya. Ya, tabligh saya dulu ikut tabligh apa yang dulu masa apa, sebelum tabligh itu masyhur Arkam. Pernah juga. Apabila guru saya yang mengasaskan dulu keluar, saya pun ikut keluar. Pasal tabligh. Lepas tu tabligh pun saya masuk juga. Ya, saya masih bujang, saya memang saya suka. Maklum seorang-seorang tak kena, daripada duduk kat rumah berapa, lebih baik ikut merayap. Ya. Sekarang seorang-seorang, tapi sekarang meraya jugalah, tapi tak ada apa. Kalau boleh tu orang yang nakkan ilmu, saya nak bagi ilmu pula. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, tak ada pertanyaan? Ya. Antara dua khutbah, Ya. kita perlu Bilal perlu baca selawat ataupun tak perlu tu okey je kan? Macam mana? Antara dua khutbah Yang imam duduk kalau habis kuliah pertama, kemudian Bilal kena baca dulu tu, tak perlu. Itu ada setengah ulama mengatakan bid'ah. Tapi ada setengah ulama lama dia kata itu, katakan untuk mengisi itu doa tu sebenarnya. Antara khutbah itu doa sebenarnya. Bermakna lebih baik kita doa sendiri-sendiri. Pasal ketika antara dua khutbah itu doa yang mustajab. Jadi yang Bilal baca tu dia doa khusus. Kita tak tahu apa yang jadi. Lebih baik kita ketika khatib duduk tu, kita baca doa kita sendiri, apa yang kita faham dalam bahasa kita sendiri. Ya dah. Nak minta murah rezeki ke, minta apa ke, tetapkan iman ke, boleh. Ya. Apa dia? nampak Dia gambar rumahnya. Ya? Gambar rumahnya. Ha. Kalau ada rezeki. Oh. Kalau ada rezeki. Itu terpulang macam-macam lah. Saya tak berani pasal saya salahkan tak boleh, berdosa saya pasal itu sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi saya tak boleh. Cuma kalau sekiranya mampu adil, silakan. Kalau tak adil, biarlah satu. Pasal itu dalam Al-Quran disebut kawinlah kamu, ialah apa dia kata? 2, 3, 2 dulu, bukan 1. 2, 3, 4. Kalau tak mampu, 1 cukuplah. Ada? Tak mampu, 1 cukuplah. Ada? Tapi saya walaupun 1 dulu memang tak ada niat lain.
Yang satu hilang pun rasanya nak cari ganti pun tak sampai hati. Pasal itu, pasal orang yang mati ini rohnya seminggu tak silap saya malam Jumat ke malam Isnin gitu ni, dia akan balik. Kalaulah ditakdirkan roh dia balik tu, tiba-tiba saya kahwin lain, kemudian tu tengok dia wujud pula jasad dia. Siapa ni? Isteri saya. Kemudian dia, di manakah janji setiamu? Kat mana saya nak terjun? Dulu janji saya hidup semati, dia mati dulu, kita belum mati dah lain pula ya. Jadi lebih baik biarlah satu, tak apa. Itu insyaAllah dia nunggu di pintu syurga. Itu dia. Okey, pasal itu selalu doa saya, dia sentiasa di samping saya. Mak bapak saya, guru-guru saya, isteri saya sentiasa di samping saya setiap waktu. Setiap saya seru doa di dalam doa saya sebenarnya. Ya, sentiasa dia serulah, sentiasa siapa? Mak bapak kita ni setiap dalam doamu. Terus di samping. Jadi insya-Allah dia tak. Ya. Dah. Cukuplah. Okey. Setelah ini dulu dapat saya sampaikan, ya. Saya minta maaf lah ni, kalau ada yang lebih satu tu nanti macam saya ni. Silakan, tapi berlaku adil. Katakan Cik Zul ada lebih satu, katakan silakan, kerana berlaku adil. Ya tak? Tapi kalau tak berlaku adil tu, biarlah satu. Ya, jangan nanti gelombang dosa. Lebih satu tak apa, ikut kata Nabi. Jangan lebih satu ikut kata Piramli. Pasal Piramli kata mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, berarti sampai mati gelombang dosa kita. Ya tak? Nauzubillah min dzalik. Okey, sekian setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Ya, saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya. Terkait saya baca terkata kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahmali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafriqna min ba'di تفرق معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.